Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berjumpa dan berkumpul sekali lagi untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lepas lah, bulan lalu ya, di mana kita pada bab al-buyu' al-muharramah. Itulah jenis-jenis jual beli ataupun transaksi yang dilarang dalam syarak. Nanti kejap 213. Prohibited sales and trading, maksudnya benda yang tak boleh lah ya, di mana sebagainya adalah jual beli ataupun muamalah yang tidak sah, tapi sebagainya sah tapi berdosa, melihat kepada pendapat-pendapat atau perspektif lah ulama itu sendiri kerana dalam hal ni ulama tak sepakat juga ya. Kadang-kadang mereka sepakat benda ni haram, tapi sah ke tidak sah, ada banyak khilaf di situ ya. Pertama dulu kita belajar tentang jual beli yang dilarang. Nombor satu ialah jual beli dalam masjid ya. Saya dah baca dalil-dalilnya, dan dia adalah perbuatan yang haram, dan jual beli itu walaupun sah lah di sisi majoriti, walaupun ada sebahagian tidak sah, tapi majoriti kata sah. Jual beli itu sah, cuma berdosa ya. Kemudian yang kedua ialah jual beli yang berasal pada wara, di mana ia juga ada satu bentuk larangan dalam syarak, berdosa, dan majoriti kata tidak sah. Wara-wara ni ada banyaklah yang tidak diterima dan dikatakan tidak sah. Haram memang sepakat haram lah, cuma sebahagian kata tidak sah, dan itu majoriti, dan sebahagian kata sah, dan sebahagian pula membeza-bezakan bentuk wara tu macam mana. Ada wara sah, ada wara tidak sah ya. Baik, tapi wara-wara yang sedikit sepakatlah okey lah. Saya dah jelas semua tu. Kemudian yang ketiga, jual beli berdasarkan riba. Ini pun sama juga, ia satu bentuk larangan yang disepakati oleh para ulama, tak boleh lah. Sama ada yang melibatkan jual beli, saya dah bagi tahu dah contoh-contohnya ya, ataupun yang melibatkan hutang. Dua bentuk transaksi ini kalau melibatkan riba haram, sepakat para ulama. Tapi adakah akad atau kontrak atau urusan transaksi itu sah atau tidak ya? Majoriti kata tidak sah, segelintir kata sah. Apa maksudnya? Maksudnya kalau tuan-tuan buat berdosa, tapi akad tu dikira sah, harta yang tuan-tuan miliki dikira tuan-tuan punya, itulah maksud sah ya. Tuan-tuan beli emas umpamanya, emas ni barangan ribawi, mesti ikut tata cara dan parameter yang ada. Antaranya ialah kalau emas sama emas dia tak boleh berbeza kuantitinya.
Tak kira rumah lama dengan rumah baru ke, rumah comel dengan tak comel ke, mesti tidak ada tafadul, tak boleh ada beza kuantiti. Kalau ada beza, dia jadi riba. Ya. Tak kira rumah apa pun. Ya. Cuma adalah segelintir ulama kata emas perhiasan tak termasuk. Dan itu yang difatwakan di negara kita dari peringkat global. Asalnya itu hanya pendapat beberapa orang ulama saja, antaranya ialah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia antara yang tegas yang kata emas perhiasan ni tidak ribawi. Dan fortunately negara kita pakai yang tu, yakin pakai yang tu, ya. Tapi kalau tuan-tuan dengar daripada orang yang belajar konservatif, dia kata asal emas saja, perhiasan, lepas-lepas pondok kan, emas perhiasan pun dia kata tak boleh. Tuan-tuan boleh dapatilah kat YouTube apa semua. Terpulanglah tuan-tuan nak ikut yang tu, ikut. Tapi yang standard yang difatwakan harus. Yang tak boleh ialah selain daripada emas perhiasan, ya. Jadi kuantiti tak boleh beza dan tak boleh ada penangguhan. Kalau ada penangguhan, maka berlaku di situ apa yang disebut sebagai riba nasi'ah. Kalau kuantiti tak sama, dia panggil riba fadl. Kalau ada penangguhan, dia panggil riba fadl, riba nasi'ah. Mana tak boleh tangguh lah. Dalam bentuk-bentuk penangguhan, tuan-tuan tak boleh beli secara ansuran. Maksudnya ambil emas dulu, bayar duit secara cicilan, sikit-sikit tak boleh. Tapi kalau tuan bayar sikit-sikit sebagai simpanan, kemudian cukup duit itu tuan-tuan ambil emas, tak apa. Kerana tuan bayar sikit-sikit itu bukan jual beli lagi, kan. Tapi bila tuan ambil emas saja, kena bayar terus, bayar cash, ya. Kalau kita tak bayar cash, bayar ansuran, tak boleh. Tapi kalau emas perhiasan boleh, ya. Baik, kalau tuan-tuan tak ikut parameter tu, boleh jadi kuantitinya tidak sama antara satu dengan yang lain. Kalau item yang berbeza tak apa, emas dengan perak tak apa. Kalau duit sama duit ni, kalau mata wang berbeza tak apa. RM tukar dengan dolar tak apa, boleh berbeza kuantiti. Tapi kalau RM sama RM tak boleh lah, kan. Hari ni banyak orang beli duit lama-lama, kan, ya. Okey, kerana duit lama yang sudah tidak digunakan lagi. Of course yang tidak diperakukan oleh bank negara. Mana orang tak guna lah tahun 70-an, 80-an mungkin ada duit tak guna, kan. Bolehlah kita jual duit tu dan ambil kadar yang tidak sama. RM1 tanda tangan Aisyah, RM1,000, RM2,000 orang beli. Betul tak? Boleh, pasal itu dikira aset. Itu dikira barangan, komoditi lama, boleh. Tapi kalau duit tu masih dia perakukan, mungkin duit yang baru tapi ada special kriteria, maksud adalah nombor siri sama semua, kau macam tak tahulah, kan. So dia beli dengan harga yang mahal, boleh jadi RM10, RM kita token tu beli RM2,000 on the spot, boleh? Duit tu sah lagi? Tak boleh, pasal jadi riba. Oh, leceh ustaz. Habis tu nak buat macam mana? Simple je. Cakap kat token tu, boleh tak awak tukar duit ni kepada duit lain, dolar Singapura ke? Lagi 3 hari saya datang ambil. Saya rasa dia akan kata okey. Cuma masalah kita ni nak duit cepat. Jam tu bagi duit, jam tu nak duit, betul tak? Saya rasa dia okey. Boleh je buat macam tu. Kerana kalau tu ambil RM sama RM dan kadar yang tidak sama, sedangkan duit tu masih diperakukan, maka ada riba di situ, ya. Tapi kalau dah tukar dolar tak apa, kerana lain-lain mata wang dia seumpama lain-lain item ribawi, maka tak disyaratkan kuantiti atau bilangannya sama, nilainya sama. Itu saja, ya. Okeylah, tuan-tuan buat juga, apa jadi? Majoriti kata tidak sah. Bukan sepakat haram, tapi majoriti kata tidak sah. Termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Apa maksud tidak sah? Maksud duit yang tuan dapat tu bukan duit yang halal. Duit tu duit yang haram. Duit tu duit yang haram. Tuan-tuan tak boleh guna, dan tuan-tuan kalau mati pun tak boleh wariskan. Ya. Sama juga dengan pinjaman. Tuan-tuan pinjam dengan individu ke, pinjam dengan bank ke, konvensional lah, ya, Islamik, tak ada isu. Ya. Okey, pinjam RM10,000 contohnya.
Takkan bank nak bagi 100,000, dia pun nak ambil balik 100,000. Habis tu bank nak ambil untung apa? Bank dia berniaga, dia bukan buat charity. Ya. Okey lah 4% every year. Berapa 5 tahun? Tiap-tiap bulan berapa? Sekian-sekian harga, tapi ada cah lebih lah di situ, riba kan. Kita pinjam 10,000, maybe after 5 years kita bayar 15,000. 5,000 lagi tu kita bayar dengan pokok every month. Jadi riba lah kan. Konvensional memang riba. Tak ada dispute, tak ada pertikaian. Jadi duit yang tuan-tuan dapat tu, kalau ikut hak majority, kalau ikut hak standard mazhab Syafi'i, ada duit yang haram. Perbuatan tu memang haram lah, sepakat ulama. Tapi duit yang kita dapat tu, nombor satu, kontrak tu sah atau tidak. Yang kedua, duit yang kita dapat tu. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, kontrak tu tidak sah. Bila tidak sah, duit yang tuan-tuan dapat pun bukan duit tuan-tuan lah. Tuan-tuan, duit tu ada duit yang haram, tuan-tuan tak boleh guna. Wajib tuan-tuan kembalikan balik kepada tuan dia. Kena bagi balik kat hak orang pinjam tu. Hak orang bagi pinjam tu bagi balik. Dan kalau tuan-tuan mati pun duit tu tak boleh diwariskan. Ya. Itu dulu ada seorang pendakwah kita, dia kata, kita ni kalau minum arak, oh haram. Kalau zina haram, judi haram. Itu awak mari masjid naik kereta buat loan dengan konvensional tu. Makan babi haram. Tu dia kata, beli motor datang masjid. Apa beza dia kata? Betul, tapi tak tepat. Macam ustaz awak datang sini tu hari lah, dia kata hibah nak kena lafaz tu kan. Betul tapi tak tepat. Mazhab Syafi'i betul tu. Ya. Kontrak-kontrak berdasarkan riba, ada kontrak yang bukan saja haram tapi tidak sah. Dan harta yang kita dapat itu ada harta yang tidak halal. Tak boleh digunakan sama sekali. Dan tak boleh diwariskan. Tuan-tuan tak boleh guna. Jadi kalau tuan-tuan beli kereta, kereta tu pula jadi kereta yang haram. Betul lah dia kata tu. Tapi unfortunately, fatwa semasa global baik, Malaysia baik, dia tak pakai hal tu. Dia pakai yang standard lah mazhab Abu Hanifah. Di mana kontrak-kontrak yang berasaskan riba ada kontrak yang sah. Ya. Duit itu duit kita. Cuma kita berdosa kerana melakukan riba. Hari ni fatwa tu very practical. Ya. Kalau tidak, susah juga kan. Memang kita dalam banyak hal guna pakai Hanafi. Bukan hanya dalam perihal yang melibatkan zakat, benda-benda ta'abudi atau ibadah ini, tapi dalam hal hewan muamalat pun banyak pakai Hanafi hari ni. Ya. Kerana dia agak fleksibel. Ya. Dia kata akad tu akad yang sah. Dia tidak batal tapi fasid. Fasid ni akad yang rosak. Akad itu telah dirosakkan oleh riba. Tapi dia tidak batil. Dia beza. Akad ni bagi mereka ada dua. Satu akad yang batil, satu akad yang fasid. Akad yang batil ni akad yang tidak sah lah. Akad yang fasid ni akad yang sah tapi telah dirosakkan kerana melakukan larangan-larangan tertentu. Itu yang kita pakai. Jadi apa ustaz tu kata tu betul tapi tak tepat. Very sorry to say lah, yang konservatif ni dia banyak duk gantung kat yang lama-lama klasik-klasik kan. Ya. Saya nota muamalat tuan-tuan, saya ada nota muamalat klasik. Saya ada nota muamalat kontemporer yang semasa. Ini hak saya sendiri lah, hak saya buat sendiri. Ada yang kontemporer tu pula saya ada dua. Satu ringkas yang saya baca ni, 100 lebih muka surat. Satu lagi yang detail, 300 lebih muka surat. Tu saya punya nota sendiri. Ya. Tak masuk lagi buku-buku muamalat semasa yang saya baca. Of course lah kalau tesis pelajar-pelajar di peringkat tinggi dan jurnal yang ditulis, hatta tuan-tuan boleh tengok di internet, bahkan tuan-tuan tarik di Google Scholar, masuk situ tarik muamalat semasa, semua ada. Pasal apa yang kita hanya bergantung kepada tulisan-tulisan lama ni, tak nak tengok yang semasa? Sedangkan muamalat adalah urusan yang kita kena tengok hak terkini lah. Ya. 90-an ke atas the best. Lagi dekat dengan keadaan sekarang atau masa sekarang lagi bagus. Tapi kalau awak tengok tahun 70-an, 60-an, of course yang 500 tahun dulu, tu yang jadi begitu tu. Ya. Muamalat dalam banyak hal dia di bawah ulil amri. Kita kena rujuk. Sebenarnya bukan muamalat saja, agama ni semua ada raja dan sultan kan. Tapi
Hak ibadat mungkin kita nak buat berbeza untuk diri kita sendiri, tak ada hal. Cuma nak ajar orang lain, salah lah. Kena ikut fatwa juga. Tapi kalau harta, boleh juga untuk amal diri sendiri kan. Tapi kalau kita nak mengajar orang, lebih-lebih lagi lah kita kena tengok. Jadi tak betul lah begitu. Ya. Kerana riba ni dia haram, sepakat. Tapi harta tu kita guna pakai yang Hanafi punya. Ya. Jadi kita ikut yang tu lah. Baik. Ini nilai tambah aja. Mungkin saya tak sebut dulu. Kemudian keempat, jual beli di atas jual beli orang lain. Ini adalah saya tu. Ya, al-bi' ala bi' muslim. Jual beli di atas jual beli orang lain haram, sepakat para ulama. Boleh jadi ia berlaku di pihak penjual, boleh jadi ia berlaku di pihak pembeli, di mana dia sailang lah. Kebiasaannya dia sailang ni pada waktu khiyar. Khiyar ni saya tak masuk dalam kontemporer, sebab khiyar ni ada 7 sekurang-kurangnya, hatta sebagai mufid kata ada 9. Tapi hari ni dia tak dipraktikal lah, melainkan satu khiyar saja yang disebut sebagai khiyar ain. Barang tu kata kita beli ada keaiban, kita boleh pulangkan balik dan dapat balik duit kita, ataupun ditukar dengan barang yang lain. Itu dia khiyar yang ada. Adapun khiyar-khiyar lain seperti khiyar majlis, khiyar syarat, macam tak berapa nak ada sangat. Tapi saya sentuh-sentuh begitulah. Ya. Biasa waktu khiyar ni lah. Khiyar-khiyar ni maksudnya selepas kita beli barangan, kita boleh letak tempoh untuk kita sama ada meneruskan atau membatalkan akad. Dalam syarak dulu-dulu klasik dia bagi 3 hari. Of course lah yang standard dalam mazhab Syafi'i. Bila kita beli barang, kita boleh syaratkan khiyar 3 hari. Okey, saya beli gandum. Berapa hari khiyar ni? 3 hari Okey, 3 hari. Apa maksud? Maksudnya dalam masa 3 hari saya boleh pulangkan gandum dia. Dan dia pun boleh ambil gandum dia balik, saya ambil duit saya balik. Itu maksud khiyar. Kita boleh letak 3 hari. Ada khilaf lagi bab ni. Sebagai ulama, dia beza-bezakan. Kalau barang kecil-kecil mungkin 3 hari. Tapi kalau barang besar-besar macam rumah, macam tanah, macam haiwan, dia ada beza. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, ada beza lah. Benda ni ijtihad. Tapi setahu saya majoriti dia kata 3 hari lah khiyar. Itu yang ada dalam hadis Nabi SAW. Boleh khiyar 3 hari. Tapi khiyar lebih awal daripada itu ialah khiyar majlis. Khiyar majlis maksudnya, walaupun kita dah bayar, barang kita dah ambil, selagi kita tidak beredar daripada tempat tu, kita boleh serahkan balik barang tu. Dan kita boleh dapatkan duit kita balik. Maknanya kita cancel the sale. Kita batalkan jual beli. Boleh. Syarat bagi peruntukan. Ya. Cuma dalam konteks hari ni, dalam banyak hal macam agak sukar lah untuk dilaksanakan. Tapi boleh aja sebenarnya. Jual beli kat pasar malam boleh aja, tapi kita tak tahu kan, jarang orang buat. Tapi hak tu ada, Islam bagi ya. Tapi hari ni khiyar ni dalam konteks sekarang lah, macam jaminan wang dikembalikan sebulan, setahun, itu khiyar. Sekarang ni dia tak kira 3 hari dah kan. Tuan-tuan beli kereta, dia jamin berapa lama untuk tanggung kereta tu? Sampai 5 tahun ataupun 100,000 km yang mana terdahulu. Betul tak? Itulah konteks khiyar lah tu ya? Dalam konteks khiyar ain, mana jika ada berlaku kecacatan, khiyar ain. Kalau dulu-dulu setahu saya khiyar ni paling lama sebulan saja. Itu pun untuk harta yang besar-besar seperti tanah, rumah atau bangunan. Tapi hari ni sampai 5 tahun khiyar. Tak apa, khiyar ni dia banyak ijtihad. Yang Nabi naskan 3 hari. Tapi hal lebih-lebih tu ulama ijtihad, dia bagi pendapat dia, kerana tak boleh satu standard, tak akad semua barang 3 hari kot. Betul tak? Jadi dia bagi lebih sikit, macam dalam mazhab Maliki kan, dia boleh sampai sebulan lamanya ya. Tapi hari ni makan tahu dah, tak apalah kan ya. Jadi dalam waktu khiyar tu ada orang sailang, barang ni awak suruh balik lah, beli dengan saya akan jual dengan harga yang lebih murah. Diam-diam aja dia pergi bincang dengan pembeli. Dan boleh juga berlaku pada penjual. Pembeli baru datang pada penjual, dia kata barang ni awak ambil balik lah, saya beli dari awak dengan harga yang lebih tinggi. Kebiasaan dia berlaku dalam tempoh-tempoh khiyar sailang ni. Dia tak berlaku dalam konteks-konteks biasa ya. Maka ia haram. Adakah jual beli ataupun transaksi ataupun kontrak di atas dasar belian orang lain ni
sah atau tidak, ulama pun tak sepakat. Ya. Setahu saya majoriti kata sah, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tak silap saya majoriti lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang ia ada jual beli yang sah. Cuma haram tetap haram, berdosa lah. Tapi jual beli sah. Maksudnya kalau kita buat begitu, kita tidak dikira mengambil harta yang haram lah. Ya. Itulah beza dia. Ya. Baik, amalan ni nak masuk yang kelima sebenarnya. Itulah jual beli makdum. Boleh faham? Boleh. Macam ada teknikal sikit lah. Ya. Okey, jual beli makdum. Makdum maksudnya tidak ada, unavailable. Ya. Di mana majoriti para ulama memang mengharamkan atau melarang jual beli barang yang tidak ada. Ya. Ini kerana bahasa kepada beberapa hadis Nabi SAW, antaranya daripada Hakim bin Huzam yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Amat maklum sekali, ya. Bai' makdum ada tidak dibolehkan. Ya. Hatta kata Imam Tirmizi rahimahullah dalam buku Sunan beliau, ajma'u ala anna, macam mana dia kata? Tak ingat. Sorry. Wal amalu ala hadza 'inda ahli al-'ilmi annahum karihu bi ma laysa 'inda. Telah dan di atas hadis ini beramallah ahli-ahli ilmu, dan mereka memakruhkan di sini, mengharamkan, ya. Ulama-ulama salaf ataupun ulama-ulama yang terawal, bila dia sebut wa karihtu, aku membenci, aku memakruhkan, dia bukan makruh yang kita faham. Sebahagiannya makruh di sini makna haram. Ya. Hatta kalau kita lihat Imam Syafi'i sendiri pun, kalau dikata dalam buku dia wa karihtu, aku tak suka, aku benci, aku makruh, maksudnya haram. Itu istilah digunakan oleh ulama-ulama terdahulu lah, sebelum penyusunan peristilahan fiqh dibuat dengan lebih dia susun balik haram ni macam mana, sunat ni macam mana, dia definisikan. Tapi sebelum tu ulama-ulama terawal bila sebut makruh ada dua lah. Pertama ialah haram, yang kedua ialah dia tidak haram. Tapi banyak juga yang haram. Imam Syafi'i pun sendiri bila sebut wakari itu maknanya dia bukan makruh, ya, makruh yang kita faham, tapi ia adalah perkara yang haram. Sama juga disebut oleh Imam Tirmizi rahimahullah, dia kata ulama-ulama dulu telah memakruhkan jual beli seumpama ini. Memakruhkan di sini adalah mengharamkan. Ya. Pasal apa? Pasal ada hadis Nabi SAW, antaranya hadis diriwayatkan oleh Hakim bin Huzam, di mana dia kata pada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ya'tini rajulu yas'aluni minal bai' ma laysa indi fa abta'u lahu minas suq summa abi'uhu lahu. Faqala Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Hakim bin Huzam ni, dia kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang ni mari nak beli barang aku, barang tu aku tak ada. Ya. Jadi aku pun pergi beli barang di pasar, kemudian aku jual pada dia. Dan Nabi berkata selepas itu menunjukkan bahawa dia tidak bersetuju. Kata Nabi, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual barang yang kamu tidak ada. Ya. Sebab itu tak boleh jual barang yang kita tidak ada. Ya. Walau bagaimanapun, di sana ada betul-betul jual beli yang dibenarkan walaupun kita tak ada barang. Ya. Itu diputuskan oleh para ulama kita, as long as kita ikutlah tata cara yang digariskan oleh para ulama. Kerana ada hadis juga Nabi SAW benar jual beli barang yang tidak ada, tapi dalam bentuk-bentuk tertentu. Ada dua bentuk yang ada dalam muamalah. Pertama yang disebut sebagai jual beli salam. Dulu saya pernah sentuh dulu yang pasal korban-korban dulu, saya disebut salam-salam kan. Ya. Salam-salam ni ialah tempahan. Ya. Kata Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, qadiman Nabi al-Madinah wa hum yusrifuna fi simari as-sanata was-sanata was-salas. Faqala Nabi SAW, idza aslafa ahadukum falyuslif, ataupun riwayat man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum aw wazanin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya.
Nabi kata, Ibn Abbas kata, masa Nabi datang Madinah, mereka ada buat satu bentuk urus niaga. Apa dia? Mereka beli tanam-tanaman setahun, 2 tahun, 3 tahun. Maksudnya mereka beli tanaman, mereka dah bayar duit, tanaman tak ada lagi. Lepas tahun baru mereka dapat. Lepas 2 tahun baru mereka dapat. Lepas 3 tahun baru mereka dapat. Tapi duit mereka bayar dulu. Jual beli dah berlaku, tapi tanaman tu kemudian. Apa jawab Nabi? Nabi kata boleh. Cuma kamu kena jelaskan spesifikasinya. Ya. Beratnya berapa? Sukatannya berapa? Dan bila kamu akan serahkan harta itu ataupun barang dagangan itu. Nabi bagi parameter dia lah, benchmark dia. Masa Nabi benar kan? Benda tak ada, bukan kita tak ada lepas tahu. Dan begitu juga apa yang disebut oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW. Antaranya ialah Abdullah ibnu Abi Aufa. Ni pun sahabat Nabi yang besar juga. Kita banyak ambil riwayat-riwayat daripada beliau. Contoh sembahyang hajat hari ni pun riwayat daripada Ibnu Abi Aufa. Kalau riwayat dia tak ada, mungkin sembahyang hajat tak ada. Walaupun riwayat dia tu tak sahih lah ya. Baik, apa kata beliau? Dia kata pun sama juga. Kunna nuslifu ala ahdi Rasulillah. Kami buat satu bentuk urus niaga pada zaman Rasulullah, namanya salaf. Macam Ibn Abbas tadi juga disebut sebagai salaf. Salaf ni orang Iraq guna, salam orang Hijaz guna. Ya. Tapi dia benda yang sama saja. Tapi kalau ikut hadis Nabi, Nabi tak guna salam, Nabi guna salaf. Tapi dia dua benda yang sama. Dalam konteks semasa kita banyak guna salam, hatta di perbankan pun dia guna salam, dia tak guna salam. Tapi dua-dua tu applicable lah, dia punya term. Term ni tak ada masalah. Nama kan boleh letak saja apa-apa nama, ya? Walaupun berbeza dengan apa yang ada dalam nas, nama tak apa. Baik, kata Ibnu Abi Aufa, kami buat satu bentuk urus niaga salaf macam hak Nabi buat dengan Ibn Abbas tu lah, hak riwayat tadi. Apa dia? Kunna nusibu al-ghanaim ala ahdi Rasulillah fayatina ambat min ambati Syam. Fanahnu nuslifuhum ala sya'iri wal hintati wal zait. Faqila lahu akana lahum zar'un? Faqala la nas'aluhum an zalik. Itu hadis Abi Daud. Setengah riwayat lain dia kata kunna nuslif ala ahdi Rasulillah al hintah wal sya'ir wal zait wala narahu indahu. Sama lebih kurang. Maksudnya dulu kami pernah buat urus niaga pada zaman Rasulullah SAW, namanya salaf ataupun salah. Macam mana? Peniaga tu datang, kami pun beli dengan dia. Apa yang kami beli? Kami beli gandum, kami beli minyak atau hal seumpama itu. Barang-barang keperluan macam tu lah. Ya. Lalu dia ditanya, awak beli tu barang tu ada ke tidak? Ya. Tapi dia bagi tempoh lah, mungkin after few months atau 1 year macam tu. Jadi orang tanya dia, depa tu ada barang ke tidak? Apa jawab Ibn Abi Aufa? Dia kata la nas'aluhum an zalik. Kami tak pernah tanya barang tu ada ke tidak ada. Janji dia boleh bagi barang tu pada masa yang dijanjikan dengan spesifikasi yang telah kami meterai. Nak banyak mana, kuantiti dia lagu mana, benda-benda macam tu lah. Sebab itu syarat dalam jual beli seumpama ini mesti ada jaminan yang merujuk kepada spesifikasi tertentu. Dia tak boleh main bayar je tapi tak dijelaskan orang bayaran. Dia mesti ada dia punya kriteria lah, spesifikasi dia tu lah. Kalau barang tu detail dia macam mana, mesti ada syarat dia tu lah ya. Kerana Nabi kata mesti ada benda-benda seumpama itu ya. Jadi nak cerita ada tadi Nabi larang jangan jual barang kamu tidak ada. Tapi hal ni Nabi benar pula dalam konteks salam atau salaf. Ya. Jika kita mampu atau boleh serah terima barang itu, atau dalam arti kata lain ulama kata jika kita jamin kita boleh bagi barang tu dan ditetapkan spesifikasi tertentu, maka harus. Pertama salam tadilah. Kalau tak ada spesifikasi dia tak panggil salam. Ya.
Jadi kena jelas satu persatu. Dan disyaratkan ambil duit semua. Dia tak boleh ambil separuh-separuh duit, tak boleh, kena ambil semua. Pasal sahabat Nabi SAW depa bayar semua. Ya. Itu salam. Dan kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam buku Ihya Ulumuddin yang saya baca lah, saya tak tahulah dalam buku-buku dia yang lain, sebab dia ada buku fiqh yang besar lah, ada Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Dalam buku fiqh tu confirm ada fiqh muamalat. Mungkinlah dia sebut juga dalam bab ni, saya tak rujuk di situ. Tapi dalam Ihya memang dia ada sebut tata cara berniaga, di mana bila kita tidak ada modal untuk mengusahakan suatu perusahaan, kita boleh saja buat jual beli seumpama ini, khususnya kepada petani-petani, penternak-penternak, atau apa-apa sajalah yang kita nak urus niaga. Modal tak ada, maka kita cari pelanggan, kita dapatkan bayaran. After that, baru kita guna duit yang kita dapat itu untuk kita buat perniagaan kita. Sampai masa kita serahkan, boleh. Ya. Setengah orang dia nak berniaga, dia ada modal, tapi semua dia tak ada modal. Macam mana nak buat? Dia buat itulah. Dia pergi cari customer dulu, ambil duit customer, dengan duit customer tu dia guna untuk buat benda tu. Ya tak? Jadi dia satu bentuk perniagaan. Sebab bukan semua orang ada modal untuk dia berniaga. Dia satu kemudahan lah yang ada dalam syarak. Salah ya? Ataupun salah, boleh. Dalam konteks masa yang tuan-tuan duk beli barang kat Shopee, beli kat Lazada, atau platform mana-mana lah online ada, dia dalam konteks yang sama lah, itu salam. Kita terjemah dalam bahasa Melayu, jual beli tempahan. Tuan-tuan tempah dulu, bayar, and then barang menyusul kemudian. Dalam fiqh disebut sebagai salam atau salaf, juga disebut sebagai bai'ud dain, jual beli secara hutang. Ya. Tapi hutang peniaga lah. Sebab jual beli hutang ni ada dua. Satu, pembeli berhutang kepada peniaga. Satu, peniaga berhutang kepada pembeli. Itu disebut sebagai bai'ud dain. Ya. Salaf dan salam ni satu bentuk bai'ud dain lah, jual beli hutang. Tapi peniaga yang berhutang. Kalau kita beli secara kredit, secara ansuran, itu kita berhutang dengan peniaga. Okey, saya nak jual handphone ni. Kalau awak bayar cash 1,000, kalau awak bayar ansuran 3 bulan, saya jual 1,500, mahal sikit lah, boleh. Ya. Ini majoriti para ulama, hatta istihad dalam mazhab Syafi'i. Bahkan An-Nawawi rahimahullah dia sebut dalam bukunya Al-Majmu', al-ajalu ya'khuz qistan minas saman. Jika awak tangguhkan tempoh, ataupun jika ada tempoh-tempoh tertentu, ia diharuskan untuk memberi kesan kepada harga. Maksudnya kalau kita bayar cash, mungkin harga 1,500 ataupun 1,000. Tapi kalau ansuran, mahal sikit, boleh, harus. Majoriti membenarkan. Ya. Kalau awak bayar ansuran 3 bulan, harga 1,500. Kalau awak bayar ansuran 6 bulan, harga dia 2,000. Oh, riba ni. Tak riba. Riba apa? Ya. Boleh. Kerana kata An-Nawawi, tempoh ni dia boleh memberi kesan kepada harga. Ya. Yalah, macam kita lah kan. Kalau kita pasal apa setengah-setengah supplier pada syarikat-syarikat tertentu, tuan-tuan tak boleh nak samakan harga yang dia beri kepada syarikat tuan-tuan dengan harga yang ada di pasaran. Sebab dalam banyak hal tuan-tuan tak bayar cash pada dia. Mungkin tuan-tuan bayar after 1 month, after 2 month, betul tak? LOU tu. Hatta supplier di tempat kita pun dia mahal sikit daripada luar, sebab kita bukan bayar teguh kat dia. Betul tak? Dia bagi LOU, dia bagi invoice. Dengan invoice tu kita dapatkan bayaran daripada ni lah kan. Lepas tu kadang makan masa 1 month, 2 month, kalau dulu sampai 3-4 bulan, tapi sekarang cepat sikit lah. Ya? Jadi dia mesti up harga. Okey je. Ya? Baik. Jadi salam tadi ya. Okey, nak cerita jual beli hutang tadi kan. Jadi salam ni dia jual beli hutang, tapi tuan-tuan Lazada, Shopee, itu dalam konteks yang sama lah. Dia jual beli hutang, salam atau salaf. Kita dah bayar, kemudian barang menyusul kemudian. Tuan-tuan ingat, seller-seller yang ada kat dalam tu dah ada barang kan? Tak ada. Mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Tuan-tuan beli, baru dia pergi ambil barang dengan dia punya pembekal.
kemudian dihantar pada tuan-tuan. Ikut asal syarak tak boleh. La tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual barang yang kamu tidak ada, aka bi' makdum, jual beli barang tidak ada lah, ya. Tapi kalau konteks salam boleh, atau salaf. Masa kita nak beli, kita dah tengok gambar, kemudian dia terang kat situ barang ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, ya tak? Kemudian ada persetujuan, everything is there, lengkap. Lepas tu baru kita bayar. Berapa delivery awak buat situ? Kadang sampai 3 hari. Tengok barang lah, 4 hari. Kalau barang tu order daripada China, dia janji 10 hari. Mungkin berlaku kelewatan sedikit, dia suruh delivery. Tapi boleh aja. Nampak? Asal kita boleh jamin barang tu kita bagi. Pasal apa nama Nabi larang kat Hakim bin Huzam tu? Pasal kata para ulama, kerana dia tak jamin barang tu dia boleh dapat atau tidak. Kalau dia pergi pasar barang tu tak ada, macam mana? Jadi kalau boleh jamin tak apa, dalam konteks-konteks macam tu, ya. Satu lagi yang dibenarkan juga ialah bi' istisna. Tadi salam boleh walaupun barang tidak ada. Yang kedua ialah istisna. Istisna ni tempahan juga, tapi dipanggil tempahan perbuatan. Dalam fiqh kita panggil bi' istisna atau bi' as-sunna, boleh aja. Apa maksudnya? Kalau tadi tempah barangan, ini kita tempah pembuatan. Kita suruh orang buat rumah kat kita, harga sekian-sekian, kita pun bayar ke dia secara ansuran, ikut progres. Itu satu bentuk jual beli barang yang tidak ada juga, betul tak? Ada kalanya tuan-tuan beli barang, kemudian tuan-tuan upah dia, okey je, itu tak masuk dalam bank istisna. Kita beli barang, kita upah dia, mungkin satu hari RM30, satu hari RM40, sebulan dia kerja, kita bayar lah. Ataupun kita langsam, ni nak buat dapur ni agak-agak berapa, RM5,000 barang saya, itu lain, itu upah, ijarah ataupun ujrah. Ni memang kita, dia berlaku, saya nak buat rumah sebiji, mai quotation, dia pun buat quotation bla 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 bla. Ni quotation dia, harga RM50,000, syak masa 3 bulan. Okey, jadi dah jual beli tu, barang tak ada lagi, tapi dah buat akad jual beli, dan kita bayarlah RM10,000 wang pendahuluan. Kemudian kita bayar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau diikutkan pada asalnya, itu juga tidak boleh, kerana ia termasuk dalam jual beli barang yang tidak ada. Tapi ia dibenarkan dalam syarak, kerana Rasulullah SAW juga buat usnaga seumpama itu, di mana baginda buat cincin, baginda tempah, ya. Baginda ni bila dia jadi pemerintah, dia nak hantar surat. Aradan Nabi ayaktubur rasail, arada Rasulullah ayaktub ila al-a'ajim. Faqila lahu ya Rasulullah innahum lam yaqbalu kitabatan illa makhtumatan, ataupun kitaban illa makhtuman. Nabi nak tulis surat pada pemerintah luar, tiba-tiba orang cakap kat dia, wahai Rasulullah, depa tu dia tak baca surat melainkan ada cop. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, fastana'an nabi khataman min fiddah wa naqashaha Rasulullah. Maka Nabi pun istisna, Nabi tempah pembuatan. Pasal cincin itu special. Kata Anas bin Malik, ada tulis Muhammad Rasulullah, mana boleh beli kat pasar, mesti tempah dulu. Tapi Nabi tempah. Setelah siap tempahan, Nabi pun pakai, adalah tulis Muhammad Rasulullah, ya. Tapi syarah, walaupun Nabi tulis Muhammad Rasulullah, ulama tak tahu macam mana Nabi tulis Muhammad Rasulullah. Ada setengah ulama kata Nabi tulis naik ke atas, Muhammad Rasul Allah. Ada ulama kata Nabi tulis lurus, Muhammad Rasulullah, ya. Dan sebahagian besar juga daripada mereka mengatakan bahawa Nabi tulis tu terbalik pasal nak cop. Jadi cincin-cincin yang duk jual hari ni mengata-kata Muhammad Rasulullah tu exactly tak sama dengan cincin Rasulullah SAW, ya. Kemungkinan besar tak sama lah, sebab Nabi terbalik. Pasal Nabi bukan untuk baca bukan Nabi nak buat perhiasan, Nabi nak buat cop. Kalau Nabi tulis betul Muhammad Rasulullah, kalau Nabi cop, terbalik dekat surat tu, tak? Lagi satu, susunan dia tak tahu lurus ke
naik ke tak tahu. Itu hanya pendapat-pendapat tertentu saja. Dan of course lah cincin-cincin seumpama itu yang ada tulisan-tulisan begitu tak ada apa-apa fadilah atau kelebihan sama sekali. Buat nyusah diri je kalau pakar pasal ada jual kat Facebook, ada jual tak tahulah berapa ringgit. Ya tak? Pakar-pakar masuk tanah nak buka Allah nyusah. Tak ada kelebihan apa-apa pun, tak payahlah pakar. Tak ada pahala apa pun tuan, menyusahkan diri saja. Ya. Jadi cincin. Azan dulu lah. Ada, muazzin pergi dah. Ini ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 أشهد أن محمد رسول الله. 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 حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. Okey, baik. Jadi dua bentuk jual beli tu boleh lah ya. Satu salam, satu istisna. Satu jualan tempahan barangan, satu jualan tempahan pembuatan. Istisna ni biasanya bank dia berurusan dengan kontraktor. Ya, kita kontrak dengan bank untuk pembelian atau pembiayaan perumahan, kita pakai kontrak lain lah. Kita pakai musyarakah mutanaqisah lah, pakai BBA lah. Adalah kontrak-kontrak tertentu. Istisna ni bank dengan kontraktor. Ya, di mana bank dengan kontraktor tu dia buat kontrak berkenaan, dia bayar sedikit demi sedikit untuk buat satu-satu. Adalah dia macam tu. Tapi kita di peringkat kewangan mungkin kita tak terlibat sangat, tapi di peringkat bawah ni lah, di mana bila tuan-tuan suruh orang buat rumah atau bila tuan-tuan buat pembelian rumah yang belum siap, dia panggil istisna. Barang tidak ada tapi kontraktor tu boleh ambil duit tuan-tuan. Cuma jangan ambil duit semua pula. Kalau salam tadi jual beli tempahan barangan, tuan-tuan kena bayar semua secara sekaligus. Adapun jual beli tempahan pembuatan, kerana kebiasaannya dia melibatkan benda besar-besar macam rumah, tuan-tuan boleh bayar secara cicilan, maksud bayar sikit-sikit lah. Jangan bayar semua sekaligus. Ada member tu nak buat sekian-sekian kan, bukan bagi semua tapi bagi banyak. Lalah kontraktor lari. Banyak kes kita kontraktor lari ni. Jangan bagi banyak, bagi agak-agak permulaan berapa. Ya. Saya repair rumah saya dulu, mula-mula saya bagi 10,000 je. Cukup dah untuk dia buat kan. Untuk seminggu 2 minggu. After 2 weeks bagi lagi 10,000. After 2 weeks bagi dia 20,000. Dalam masa 3 bulan setengah, cukup lah untuk saya repair tu. Kalau bagi awal-awal 30,000, 40,000, nak apa dia banyak-banyak. Supaya kita tak bagi lagi dalam masa sebulan atau 2 bulan. Jangan begitu, nanti kita kena tipu. Banyak kes kontraktor tipu kita. Agak-agak kita bagi seminggu sekali, 2 minggu sekali, cukup lah untuk dia buat kerja 10,000 lebih barang, buat kerja habis macam tu kita. Jadi habislah buat jual beli tu. Ala kulli hal, jual beli barang tidak ada secara umumnya dilarang dalam syarak. Saya dah baca hadis dia. Tapi ada dua bentuk jual beli.
Barangan tidak ada tapi dibenarkan oleh syarak di atas dalil-dalil berkenaan dan praktikal Rasulullah SAW dan para sahabat. Satu, jual beli salam, itulah tempahan barangan. Satu lagi, jual beli tempahan pembuatan, ya, yang disebut sebagai bai' istisna atau bai' sunnah, ya. InsyaAllah. Ada soalan tak? Ada soalan yang tanya, ya. Aha. Okey. Dia asal emas ni, dia tak boleh ada penangguhan. Tak boleh, ya. Maksudnya dia mesti on the spot. Dia mesti learning. Kalau berlaku penangguhan, maka berlaku riba nasi'ah. Adalah hadir-hadirnya. Dan itu parameter yang ada dalam syarak lah. Hatta di peringkat kita pun parameter dia macam tu. Selain daripada emas perhiasan, kalau kita beli emas jongkong, beli gold bar, apa-apa bentuk emas yang lain, dia tingkat kepada kaedah berkenaan, ya, mesti beli cash dan on the spot. Masalahnya kalau kita nak beli yang jauh-jauh tu macam mana? Mesti melibatkan delivery dan ambil masa-masa tertentu. Penangguhan tetap tidak boleh ada dari sudut kontraknya, tapi boleh dengan sebab delivery, tapi dia mesti ditanggung oleh pembeli segala-galanya. Maksudnya kita beli tu, kita beli cash, tapi sebab barang tu jauh. Pasal hari ni jual beli tuan-tuan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kita beli secara langsung depan mata je. Nak barang pergi pasar beli, nak barang pergi kedai beli. Hari ni jual beli bukan hanya kata daripada satu dulu kita beli kat rumah kita aja. Lah ni beli kampung ke kampung, kampung dalam satu daerah, lepas tu dalam satu negeri, kemudian antara negeri, hatta international. Macam mana kita nak buat beli emas? Takkan kita nak beli emas depan mata je kot. Mesti kita beli jauh sikit yang melibatkan delivery. Boleh tak? Penangguhan tetap tak boleh ada dari sudut kontrak. Akad tu tak boleh ada penangguhan. Tuan-tuan kena beli, dan bila tuan-tuan beli, dia kena terus serahkan pada tuan-tuan. Tapi jauh, dia kena serahkan pada tuan-tuan terus. Tapi barang tu bila tuan-tuan beli saja, dikira barang tuan-tuan, dan tuan-tuan yang akan tanggung jika hilang atau seumpamanya. Dengan sebab delivery boleh, tapi dia bukan penangguhan di atas kontrak. Dia penangguhan untuk kita hantar saja. Tapi kita beli barang tu, kalau hilang ke apa, sebab barang tu dah jadi barang kita, peniaga tidak menanggung apa-apa kerugian dan dia tak boleh jamin apa-apa. Kalau dia jamin saja, dia jadi riba. Dia tertaluk kepada penangguhan yang dilarang oleh syarak. Sebab itu rata-rata hari ni pakar-pakar muamalah lah, dia larang kita beli barang secara mudah-mudah jauh-jauh, melainkan kalau kita ada orang kata apa, kita beli kat Johor, dia nak hantar kan, ada pihak lain yang jamin. Kalau hilang barang, dia jamin, boleh. Tapi kalau sebab peniaga dia tak boleh jamin, ya? Jadi kena pastikan benda tu. Boleh beli. Kita ada member nak jual emas dekat ni, dia nak poke kita, boleh. Tapi kalau hilang ke apa, dibalas tanggungjawab kita, kerana peniaga telah menjual kepada kita, pemilikan telah berpindah. Cuma dengan sebab jauh, dia nak hantar kita, ada penangguhan tu yang tak dapat dielakkan. Tapi kalau dia kata kalau hilang ke apa, awak guna ganti, tak boleh, itu jadi riba. Nampak? Abang boleh cek sini penangguhan emas. Banyak fatwa kita wilayah, di mana dia tidak menggalakkan apa-apa. Kalau wilayah dia ketat, dia kata apa-apa penangguhan memang riba. Tapi kalau kita lihat pakar-pakar kita, kalau penangguhan tu dengan sebab jarak yang jauh, dia sarankan tidak lebih daripada 3 hari. Mana bukit kata kita order sampai Rusia, order pada China, itu bukan 3 hari tu, seminggu. Tu tak boleh lah. Tapi kalau dalam negara kita order pada Johor, order daripada Kelantan, ya, within 3 days boleh. Bila kita beli saja, dia terus hantar, dan kita tidak dan peniaga tidak menanggung apa-apa. Dia dah lepas tangan dah. Sebab itu sudah barang pembeli. Ya. Asal-asal tak boleh tanggung. Asal-asal penangguhan haram. Tapi dengan sebab hari ni kan, urus niaga dia jauh-jauh, mau tidak mau kena guna pakai kaedah tu, di mana bila kita beli saja, barang itu terus menjadi milik kita, peniaga wajib menyerahkan, dan dia tak boleh jamin apa-apa. Mungkin ada
serta-serta company dia buat insurans ke apa untuk jamin, itu saya tak tahu. Tapi kalau begitu boleh, tahu saya boleh. Cerita dia begitu lah. Ada syarikat-syarikat jual emas apa kita dia jauh kan. Tengoklah kalau dia jamin apa-apa berlaku, itu tak boleh. Tapi kalau dia tak jamin ataupun dia cakap apa-apa kerugian ditanggung oleh pembeli, itu tak apa. Tapi dia kena secepat mungkin within 3 days, dalam masa 3 hari. Ya. Boleh. Ada soalan lagi? Kalau emas yang berbeza kualiti, Ya. Tak boleh. Dia tak boleh beza kualiti. Kena kualiti sama. Kalau kualiti berbeza, macam mana? Tak faham. Dua orang nak jawab. Macam mana tanya? Kuantiti. Kuantiti tak boleh. Emas sama emas, dia mesti sama kuantiti. Dia dua je syarat. Mesti sama kuantiti dan tak boleh ada penangguhan. Sama kuantiti maksudnya kalau berat sama berat. Beratlah emas ni biasa dia kira berat kan. Kalau dulu dia guna miskol, sekarang ni dia guna gram lah, gram berapa? Ya, tak boleh. Kerana item ribawi sesama jenis, dia tak boleh berbeza kuantiti. Ya. Dia mesti sama. Macam dulu saya dah pernah baca hadis Bilal tu kan. Bila tukar gandum yang tak elok dengan gandum yang elok, ya, Nabi tak bagi. Gandum ni dia sama juga dengan emas. Emas dan perak serta makanan ruji, dia mesti dua benda ni. Sama kuantiti, tak boleh ada penangguhan. Ya. Walaupun sama kuantiti beza, yalah gandum elok gandum tak elok, patut-patut okey lah kan. Awak gandum tak elok 3 kilogram, saya gandum elok 1 kilogram. Kalau kira betul lah tu. Dah awak tak elok, tak kena sama macam saya. Tak, Islam tetap tak benarkan. Kerana emas dan perak serta makanan ruji, dia sebenarnya riba jual beli ni dia hanya wasilah kepada riba. Larangan riba yang betul ialah riba hutang. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala haramkan dalam bentuk hutang, dia melarat sampai ke jual beli. Asal-asalnya, kalau saya pinjam gandum dengan awak 1 kilo, saya kena pulangkan balik juga 1 kilo. Saya tak boleh pulang lebih. Saya pinjam duit dengan awak RM1, saya kena pulang juga RM1. Kalau saya pulang lebih, jadi riba. Sama macam tadi gandum tadi kan. Asalnya riba ni dalam hutang. Tapi betapa Allah Ta'ala nak jaga, jual beli pun kalau melibatkan barang-barang ni, dia tetap jadi riba. Sebab itu riba-riba jual beli, macam riba dalam emas perak, riba dalam makanan ruji, hak melibatkan jual beli ni, dia bukan asas riba, dia wasilah kepada riba. Dia rentetan daripada pengharaman Allah ke atas riba hutang. Asas riba ni hutang. Ya. Orang dulu dia buat pertukaran emas dengan emas. Saya emas elok, awak emas tak elok. Sama ke tak sama, dia mesti walaupun kualiti berbeza, dia tetap kena sama. Kalau tidak, orang yang berada dia akan zalim pada orang yang tidak ada. Ya. Saya emas cantik-cantik, awak emas buruk. Awak bukan ada duit nak pergi beli emas baru ke, nak tempur. Jadi emas hak buruk ni kita kumpul banyak-banyak, biarlah tukar dengan seorang orang kaya ni, dengan emas yang elok. Islam tak benar. Dia jadi riba di situ. Memang kalau ikut logik, okeylah, dah kualiti tak sama. Tapi hukum syarak, dengan sebab dia dia bawa pada riba yang hutang tadi lah. Asal-asal riba ni hutang, tapi dia melarat kepada jual beli. Tak boleh. Dia parameter tu memang kena ikut lah. Dan bab ni kalau ikut logik betul lah kan. Tapi tak logik juga. Ya. InsyaAllah ta'ala. Ada tanya lagi? Ada tu. Cukup ada. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan next nanti kita masuk jual beli buah yang berada di atas pokok. Okey. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung majlis kita yang tersebut kafarah dan surah Al-Asr.